Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua, apa khabar? Selamat petang. Salam pertemuan dalam program Mahsyar siri yang ke-21 bersama dengan saya Umar Aziz, di mana kita akan berkongsi sedikit sebanyak tentang alam-alam yang kita sedang lalui, iaitu alam dunia dan juga alam-alam yang bakal kita tempuhi daripada alam barzah, alam mahsyar dan juga alam-alam seterusnya. Ahlan kepada sahabat-sahabat yang saya perasan di ruangan komen. Ahlan Baby Yuti, Iman Nur, kemudian Jun, Torliki dan juga Toriki dan juga semua sahabat-sahabat lain yang berada di ruangan TikTok, di FB pula. Ahlan Ummi Zayhadi, Razita Abdul Manaf, Zainun Abdul Rahman, Nuraini Muhammad Tib, Zeti Abdullah, Kamiza Muhammad Amil, Hasna Yusuf, Rabiha Abdul Ghani, Zaitun Zaid, Safia Sapian, Rohidah Abdul Rahman, kemudian Ummi Madiha, Aziza Iza, Rahila Junim, Laila Umma, Jamila Ihsan, Ija Rahman, Zuriyah Maddin, Sabariyah Surin, Yaya Lia, Wagina Siko, Zainun Hadi, kemudian Nazlina Sanin. Terima kasih banyak-banyak Kak Jamilah Ihsan. Ahlan Habibah Suib, Laila Umma, Yaya Lia, Aris Kodam, Tuan Nur Rahim Sharif, Ari Irawan, serta terima kasih banyak-banyak Ija Rahman, Ayu Muhammad dan juga Ana Sukaimi, Kak Angah Rosni, Siti Zarah, Azura dan juga terima kasih banyak-banyak Yusuf Nordin serta semua sahabat-sahabat yang lain. Terima kasih Sariah Hussein dan juga sahabat-sahabat yang lain. Apa khabar sahabat-sahabat pada petang ni? Saya sebenarnya risau tentang line saya. Line saya tak berapa memuaskan bila saya buat speed test beberapa kali. Di TikTok pun saya buat speed test tadi, line tak berapa memuaskan. Di FB pun saya rasa tadi tak beberapa memuaskan. Tapi so far tak nampak yang kata tersangkut ataupun tak jelas. Bolehkah sahabat-sahabat berikan maklum balas sebelum saya mulakan? Sebab selalunya bila dah mula saya tak perasan komen-komen yang berada di ruang komen. Adakah jelas di FB dan juga di TikTok pada petang ini, supaya kita boleh teruskan pertemuan kita. Lalu ramai yang kata sofa lain okey, daripada Singapura pun okey, Muar Johor daripada okey. Tapi kalaulah ada tersangkut-sangkut, mohon maklumkan. Sebab memang tadi dia punya speed test tak berapa memuaskan. Terima kasih Umaira Mazita daripada Terengganu, jelas alhamdulillah. Harap berkekalan insya-Allah. Sahabat daripada Melaka, Terengganu, Seri Kembangan, USJ, daripada sahabat-sahabat Bandar Baru Bangi. Okey, so far jelas alhamdulillah. Okey, apa kata kita mulakan pertemuan kita dengan kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga mendidik diri kita untuk melakukan apa pun perkara walaupun sekecil-kecil pada waktu itu kerana Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Amin, amin ya rabbal alamin. Mohon dia sebaik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas, tag rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita, ahli keluarga kita yang lain. Mudah-mudahan walaupun perkongsian yang nampak pendek, lebih kurang 30 minit, ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Lalu kalaulah ada yang kali pertama join, kalau ada, saya nampak ramai nama-nama yang lama yang biasa saya sebut. Sebab itu bila saya sebut nama di awal, saya tak dapatlah nak sebut nama sepanjang waktu. Tapi bila saya sebut nama di awal, sebenarnya itu adalah pengenalan untuk saya. Sebab jumpa, tak semua, kebanyakannya tak pernah jumpa. Maka hanya kenal melalui nama-nama. Maka kita nak sambung pembacaan buku Mahsyar. Buku Mahsyar yang mana penulis meletakkan tajuk dia Mahsyar, Something to Remember. Lalu dalam buku Mahsyar ini kita dah berada pada siri yang ke-21. Kita telah mulakan dengan alam roh dan kita telah belajar ayat dan juga ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis yang ada menceritakan tentang roh. Pandangan Abdullah bin Abbas tentang bilakah berlakunya perjanjian yang telah dilupakan. Seterusnya kita telah belajar berkenaan tentang alam kandungan, walaupun tak panjang, tapi kita telah belajar apa yang berlaku, proses penciptaan manusia, apakah yang malaikat pada waktu itu tulis untuk menjadi catatan buat manusia. Itu semua kita telah baca. Kali ini kita nak sambung apa yang berlaku di alam dunia. Maka di alam dunia kita telah tiba pada tajuk tujuan manusia dihidupkan. Lalu kita dah belajar daripada suratul Mu'minun ayat yang ke-115. Allah tidak menciptakan manusia itu sia-sia. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha. Tidak, bukan sia-sia. Allah tak menciptakan manusia itu sia-sia. Bahkan apa yang berada di alam, sama ada yang kita nampak ataupun tidak, semua diciptakan dengan tujuan yang tertentu, yang kebanyakannya hanya Allah yang tahu. Maka kita semalam telah melihat pandangan daripada Dr. Ali Jum'ah yang merupakan mantan Syekhul Azhar dan juga merupakan mantan mufti bagi negara Mesir. Beliau menukilkan tujuan manusia diciptakan ada 3. Yang pertama jelas daripada ayat Al-Quran, iaitu diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua, manusia dicipta untuk memelihara hati dia agar tidak rosak dan dikotorkan dengan sifat-sifat yang tercela. Dan yang ketiga adalah untuk memakmurkan bumi Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu kita lihat pada muka surat yang ke-80. Penulis buku membawakan tajuk itu, tujuan hidup manusia ada 3. Beribadah kepada Allah, mensucikan hati, dan yang ketiga memakmurkan bumi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak-banyak Ummi Abi, jazakumullah khairah. Terima kasih. Terima kasih, moga Allah balas dengan sebaik-baik kebaikan. Begitu juga yang share gift di FB juga. Terima kasih kepada semua. Jazakumullah khairah. Moga Allah balas dengan sebaik-baik ganjaran dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jom kita perhatikan muka surat 81. Yang pertama, tujuan manusia dihidupkan adalah beribadah kepada Allah. Beribadah. Ibadah daripada perkataan bahasa Arab. Macam mana eja ibadah bahasa Arab? Huruf Ain. Kalau yang ada bahasa Arab, dekat ruangan komen boleh sharekan. Huruf Ain, kemudian huruf Ba, ada Alif, ada Dal, ada ta marbutah, ta bulat. Ibadah. Perkataan ibadah. Maka ibadah ini dia datang daripada perkataan apa? Daripada perkataan apa? Kita nampak dalam ibadah ada huruf Ain, ada huruf Ba,
ada huruf alif, ada huruf dal, ada huruf ta. Maka ibadah ini datangnya daripada perkataan abdun, ain badal, ain badal. Apakah maksud daripada abdun, daripada ain badal? Hamba. Maksudnya adalah hamba. Sahabat-sahabat boleh catat. Maksud daripada ibadah yang datang daripada perkataan abdun, ianya memberi terjemahan hamba. Lalu kenapa kita ungkapkan perkataan ibadah? Bermaksud, ibadah itu adalah gambaran perbuatan seseorang hamba. Itu dipanggil ibadah. Sebab itu, semua kelakuan hamba, kalaulah dia buat dalam keadaan dia sedar dia hamba, dia buat kerana Allah, semuanya adalah ibadah. Kita belajar, boleh jadi ibadah. Kita makan, bila kita ada niat yang betul, yang elok, boleh jadi ibadah. Kita tidur, apabila kita ikut sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, boleh jadi ibadah. Bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersetubuh bersamanya suami isteri pun boleh jadi pahala, boleh jadi ibadah. Maka sebenarnya 24 jam kehidupan seseorang yang ingat dia adalah hamba, dia perlu buat seperti mana yang Allah perintah dan suka, maka sebenarnya boleh menjadi ibadah. Sebab itu, kalaulah ada seseorang itu dia solat, tetapi solat tadi dia buat kerana riak, dia buat kerana nak menunjuk-nunjuk, maka adakah solat itu dipanggil ibadah? Maka tak dipanggil ibadah. Sebab dia buat bukan kerana hamba, bukan kerana Allah, tapi dia buat kerana manusia dan kerana makhluk yang lain. Maka beribadah kepada Allah. Kata penulis, sebab itu ya, sebagai seorang hamba. Itu poin dia. Kata kunci ibadah adalah buat sebagai hamba. Maka bila buat sebagai hamba, tak adalah pertikai. Kenapa pula nak kena bayar zakat ni? Contoh. Kenapa pula nak kena solat 5 waktu banyak sangat ni? Lalu, itu bukan bersifat hamba. Pertikaikan. Kenapa pula nak kena bagi nafkah pada keluarga ni? Pertikaikan. Kenapa pula nak kena berbakti pada orang tua? Kenapa pula nak kena buat itu ini? Maka dia mesti buat sebagai seorang hamba. Itulah maksud ibadah. Ibadah bukan zahir, nampak solat, bukan sekadar zahir, nampak puasa. Tapi boleh jadi 24 jam kita ibadah kalau niat kita betul dan kalaulah pada waktu itu kita buat sebagai seorang hamba. Lalu kata kunci dia adalah ibadah. Sebab itu kata penulis, bila beribadah kepada Allah, ya, sebagai seorang hamba. Maka tak boleh pertikaikan hamba. Maka pada waktu itu tak boleh nak sombong dalam ibadah, dalam kehidupan dunia. Sebab hamba, sebagai seorang hamba. Maka kata penulis, kita perlu ingat, kita diciptakan untuk beribadah dan mengabdikan diri. Abdi pun bahasa Arab, abadah. Maksudnya untuk memperhambakan diri kepada Allah. Itu maksud abdi. Memperhambakan diri. Sebab itu kita panggil hamba abdi. Abdi itu bahasa Arab, ain badal. Dimelayukan, dipanggil abdi. Kata penulis, melakukan apa yang disuruh oleh Allah dan meninggalkan segala perkara dan perbuatan yang dilarang oleh Allah, itulah ibadah. Apa yang Allah suruh. Apa yang Allah suruh. Bila kita sebagai anak, maka bila kita berkelakuan sebagai anak yang baik, berbakti, itu ibadah sebenarnya. Bila kita menjadi suami dan bapa yang baik untuk pasangan dan anak-anak, ibadah sebenarnya. Bila kita menjadi isteri yang taat, yang baik,
itu pun ibadah sebenarnya. Bila kita makan seperti mana cara yang Allah suka, itu ibadah sebenarnya. Bila kita tidur mengikut sunnah yang Nabi SAW ajar, itu ibadah sebenarnya. Bila kita bekerja dengan niat yang betul, meninggalkan semua perkara yang haram waktu kerja berniaga, itu ibadah sebenarnya. Melakukan semua yang Allah suruh, meninggalkan apa yang Allah larang dalam kehidupan seharian kita, sebenarnya 24 jam kita boleh jadi ibadah. Boleh jadi ibadah. Sebab itulah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma" dah terputus-putus ke line? Adakah line dah terputus-putus? Di TikTok so far, terima kasih Mr. Rudy, terima kasih. Terima kasih sahabat-sahabat yang lain. Ada yang dah komen terputus-putus. Adakah semua begitu? Terputus-putus ataupun hanya beberapa orang sahaja? Adakah ada lain masalah daripada saya? Okey, lain okey. Maksudnya mungkin di pihak tempat-tempat yang tertentu ada sedikit sebanyak isu. Okey, so far ni okey. Lalu saya teruskan lagi. Boleh? Boleh ke saya teruskan lagi? Tapi kalaulah dah teruk sangat lain nanti, mohon maklumkan. Line clear. Lalu kalaulah ramai yang kata jelas, mungkin di kawasan sebahagian daripada sahabat-sahabat saja yang terganggu. Maka dalil yang menunjukkan poin yang pertama, Allah menciptakan manusia adalah kerana ibadah. Apakah dalilnya? Kita dah buka semalam. Surah Az-Zariyat. Surah Az-Zariyat. Maka surah Az-Zariyat surah yang keberapa? Sahabat-sahabat boleh catat, surah Az-Zariyat adalah surah yang ke-51. Boleh tambah di situ. Surah ke-51 ayat yang ke-56. Di mana Allah berfirman, "Wama" dan tidaklah aku, khalaqtu menciptakan al-jin manusia, wal ins al-jin jin, wal ins dan manusia, illa liya'budun, melainkan untuk mereka menyembah akan aku. Menyembah akan aku, beribadah kepada aku, memperhambakan diri kepada aku. Itu semua termasuk dalam perkataan ya'budun, ibadah, termasuk menyembah, beribadah, mengabdikan diri, memperhambakan diri, dan juga terjemahan-terjemahan yang lain. Maka sebab itu kata Syekh Dr. Muhammad Imarah rahimahullah, ubudiyah iaitu sifat kehambaan kepada Allah berbeza dengan pemahaman penghambaan yang kita ketahui. Berbeza sebenarnya. Apakah maksud liya'budun? Kata Syekh Muhammad Imarah, yang kita maksudkan dengan penghambaan adalah seorang tuan mengambil dan memilih hamba yang terbaik untuk melayannya. Nah, itu definisi hamba bahasa Melayu. Hamba, apa maksud hamba? Oh, dia ni adalah hamba kepada orang tu. Dia ni adalah hamba kepada fulan. Dan manusia kalau nak pilih hamba, apa dia? Dia pilih hamba yang terbaik. Dia tak ada pilih mana-mana hamba yang pada waktu tu tak boleh buat kerja. Tapi zaman kita dah tak ada hamba. Lalu susah kita nak faham. Tapi orang-orang dulu bila mereka nak pilih hamba, mereka nak pilih hamba yang terbaik. Lalu itu konsep hamba yang kita faham daripada sudut bahasa. Kenapa? Ambil biskut. Okey, ada lagi 10 minit. Okey, kata penulis, adapun kehambaan kepada Allah, perenggan yang terakhir. Apakah maksud hamba kepada Allah? Kalau hamba yang selalunya kita faham, manusia punya faham, oh, aku ni hamba Allah. Oh, maksudnya aku ni tak layaklah kot. Sebab Allah selalunya hamba ni hanya seorang tuan, dia nak pilih hamba yang terbaik. Hamba yang tak baik dia tolak. Itu konsep hamba yang kadang-kadang manusia bila baca bahasa Arab, bahasa Melayu faham. Tapi maksud hamba yang dimaksudkan dalam Al-Quran, kata Dr. Muhammad Imarah, adapun kehambaan kepada Allah sebaliknya adalah sang Tuan, iaitu Allah, membagi hambanya nikmat, pemberian yang tiada batasnya,
Sehingga bila kita lihat di dalam surah Ibrahim dan juga surah An-Nahl, Allah sebut 2 kali pada 2 tempat. Dan kalaulah kamu nak kira nikmat Allah, pada waktu itu tak terkira. Allah bagi. Hamba yang Allah bagi. Kalau manusia punya hamba, tak dapat apa-apa. Kena kerja semata-mata. Kena berusaha semata-mata. Dan memberikan kepadanya segala kesempurnaan yang tiada hujungnya. Allah jadikan setiap daripada kita sempurna daripada aspek-aspek yang tersendiri. Kata penulis pada muka surat 82, ketika mana Allah berfirman, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembahku. Maka erti batin daripada ayat ini ialah, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar aku anugerahi dan berikan segala cinta dan kebaikan, kehormatan, kemuliaan dan untuk aku anugerahi kepada mereka kemuliaan dan khilafah. Apa maksud daripada kata-kata Dr. Muhammad Imarah? Lalu apabila hamba yang kita faham, hamba dalam konteks manusia dulu-dulu, maka hamba yang manusia faham adalah seseorang itu dia kena berkhidmat, kena pada waktu itu buat kerja tanpa bayaran dan gaji untuk tuan dia, untuk melayan tuan dia. Itu konsep hamba yang kita biasa faham. Tapi sebenarnya bila Al-Quran sebut hamba, sebenarnya dia terbalik. Bila Allah pada waktu itu sebut hamba, maka sebenarnya Allah amat nak bagi kepada seseorang yang berperangai hamba cinta dia, kasih sayang dia, nikmat dia, kemuliaan dia dan segala-galanya. Sebab itu bila Allah nak memuji Nabi, bila Allah pada waktu itu nak menggambarkan kemuliaan Nabi, pada banyak tempat dalam Al-Quran Allah panggil Nabi dengan gelaran hamba. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitaba. Segala puji bagi Allah, zat yang telah menurunkan Al-Quran kepada siapa? Hambanya. Siapa hamba tersebut? Nabi SAW. Di tempat kemuliaan Allah panggil Nabi dengan gelaran hamba. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Semaha suci Allah yang telah memperjalankan pada waktu malam. Siapa? Bi'abdihi, akan hambanya. Lalu manusia bila sebut hamba, dianggap sebagai sesuatu yang hina. Sebab dia kena khidmat kepada tuan dia. Tetapi bila Al-Quran sebut hamba, liya'budun, sebenarnya pada waktu itu adalah kemuliaan untuk manusia. Adalah kemuliaan untuk manusia. Tidak ada title yang lebih mulia untuk manusia lebih daripada menjadi hamba Allah. Tidak ada kebahagiaan untuk manusia kecuali apabila pada waktu itu dia sedar dia adalah hamba Allah. Ini yang Dr. Muhammad Imarah nak fahamkan. Sebab itu kadang-kadang orang kata, kenapa pula aku kena jadi hamba Allah? Dianggap hamba tu benda yang tak best, benda yang hina. Lalu sebab itu bila dia solat, kalaulah dia solat dia kena, nak jadi hamba kena solat. Maka dia pun solat kerana terpaksa. Sebab dia faham konsep hamba berbeza. Tapi kalaulah dia faham maksud sebenar hamba yang disebutkan dalam Al-Quran, bila Allah puji Nabi, Allah sebut perkataan hamba. Bila Allah nak kurniakan nikmat Al-Quran kepada Nabi, Allah gunakan perkataan hamba. Begitu banyak Allah gunakan perkataan abdina, hamba kami. Bila Allah nak tunjukkan kasih sayang Allah, Allah sebut hamba. Maka sebenarnya bila seseorang itu benar-benar faham konteks hamba, abdun, maka pada waktu itu bila dia beribadah, dia akan ibadah dengan cinta, dengan gembira. Bila dia beribadah, dia akan beribadah dengan penuh bahagia. Sebab bukan maksud hamba yang kita faham itu. Bukan. Maksud hamba dalam konteks Al-Quran adalah pada waktu itu melambangkan cinta, melambangkan kasih sayang, melambangkan kemuliaan, melambangkan kebahagiaan.
Sebab itu, orang yang benar-benar faham, dia bangga jadi hamba Allah. Orang yang benar-benar faham, dia seronok menjadi hamba Allah. Orang yang benar-benar faham, pada waktu itu dia teruja untuk menjadi hamba Allah. Sebab hamba, bukan konteksnya pada waktu itu hina. Bukan konteks pada waktu itu nak ibadah semata-mata, nak beramal semata-mata. Tapi sebenarnya Allah sedang cinta kita. Allah sedang kurniakan nikmat yang tak terbatas kepada kita. Maka ini adalah catatan Dr. Muhammad Imarah ketika mana menerangkan maksud hamba dalam konteks Al-Quran, yang bila kita lihat, bila Allah puji Nabi, bila Allah panggil Nabi dengan gelaran hamba dan juga sebagainya. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Kalaulah ada yang belum kongsikan, mohon bantu untuk share. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Kata penulis, lalu bila kita nak beribadah, sekarang ni kita dah kenal, maksud hamba ni bukan benda yang tak best. Jadi hamba Allah ni benda yang best. Okey, sekarang ni kita dah bersedia nak menjadi hamba Allah. Maka apakah perkara yang patut kita ada bila nak menjadi hamba Allah? Kita kena kenal Allah. Kita kena kenal Allah. Kita kena kenal. Sebab itu kata penulis, selain daripada mengabdikan diri, abdi maksudnya memperhambakan diri kepada Allah, kita juga perlu untuk mengenal pencipta kita, iaitu Allah. Kita nak kenal Allah. Sebab itu Allah banyak menceritakan dirinya di dalam Al-Quran. Allah suruh lihat kepada makhluk-makhluk ciptaannya untuk melihat dan juga memahami keagungannya. Kita kena kenal Allah. Maka sebab itu, kata penulis, Abdullah bin Abbas ketika mana menafsirkan ayat yang tadi, liya'budun, aku ciptakan jin dan manusia untuk mengabdikan diri, untuk beribadah. Kata Abdullah bin Abbas, maksudnya sama dengan liya'rifun, sebenarnya untuk kenal Allah. Maka poin yang penting daripada perenggan ini adalah seseorang itu bila dia nak menjadi hamba, dia perlu kenal Allah. Dia perlu kenal Allah. Sebab itu kata Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, kata Imam Ghazali, bagaimana kita nak mengagungkan ataupun nak beribadah kepada zat yang kita tak kenal. Kita tak kenal. Contoh, pada waktu itu nak puji Allahumma salli, boleh tak sahabat-sahabat nak puji? Ada seorang ni nama dia Tumbaktu. Boleh tak sahabat-sahabat puji? Nama dia Tumbaktu. Nak puji apa? First time dengar nama dia, Tumbaktu. Tumbaktu tu apa? Siapa dia? Sifat dia? Bagaimana dia? Pada waktu itu, apakah yang menjadikan kita dapat mengenal dia? Maka pada waktu itu, bila tak kenal, maka bagaimana kita nak puji? Itu baru puji. Bayangkan pada waktu itu nak capai kepada tingkatan ihsan, tingkatan-tingkatan yang lain. Maka sebab itu kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, Timbuktu ni apa? Timbuktu ini adalah sebuah tempat di Mali. Bukan nama orang pun. Timbuktu. Dia adalah sebuah tempat yang berada di Mali. Tempat yang berada di Mali. Ada bangunan lama-lama, dan juga pada waktu itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tempat kalau kat Afrika selalu sebut untuk orang yang tinggal dekat tempat yang pendalaman, Timbuktu ke Timbuktu nama dia disebut. Okey. Lalu bila kita tak kenal, maka bagaimana kita nak beribadah? Bila kita tak kenal, maka pada waktu itu kita bagaimana kita nak mengagungkan Allah kalau kita tak kenal Allah? Maka sebab itu, kata Abdullah bin Abbas, maksud ibadah adalah sama dengan maksud liya'rifun. Allah suruh kita kenal Allah. Dan sebab itu, antara cara yang paling mudah kita nak kenal Allah, kenal melalui ciptaan-ciptaan Allah.
Dan ciptaan Allah yang paling dekat dengan kita adalah diri kita. Sebab itu dalam surah Az-Zariyat, surah yang ke-51, dalam surah yang ke-51, pada ayat yang ke Az-Zariyat, pada ayat yang ke Allahumma salli ala Muhammad, pada ayat yang ke-21, surah 51 ayat 21, Allah suruh kita tengok pada diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Mengapa kamu tidak melihat bersungguh-sungguh dalam diri kita? Sebab bila kita lihat diri kita, kita akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bila kita lihat betul-betul diri kita, kita akan pada waktu itu mengenal keagungan Allah, kehebatan Allah, betapa banyaknya kurniaan Allah, maka menjadikan kita lebih mengagungkan Allah. Maka Al-Quran suruh kita tengok diri kita. Sebab itu pepatah Arab yang biasa kita dengar dulu-dulu adalah man arafa nafsah, arafa rabbah. Bila seseorang itu boleh kenal diri dia, maka dia boleh kenal Allah. Sebab bila dia kenal ciptaan Allah, yang paling dekat dengan dirinya adalah dirinya sendiri, maka automatik dia akan kenal pencipta, dia akan kenal Allah. Kita akan sambung esok insya-Allah. Dah 6.30 dah. Sahabat-sahabat pun nak buat persiapan untuk maghrib. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang meluangkan masa bersama. Kita jumpa lagi pada pertemuan yang lain insya-Allah. Apa yang baik semestinya daripada Allah, yang tidak daripada kelemahan diri serta kekurangan ilmu. Kalaulah rasa bermanfaat, bantu share, kongsi dan juga sebar luas. Moga-moga ada yang dapat manfaat. Kepada yang nak tengok siri-siri yang lalu, boleh tekan boleh cari di YouTube Umar Aziz insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi esok jam 8.30 pagi dalam Hayati Quran. Terima kasih semua.